أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل في القرآن الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين. Sidang jamaah muslimin muslimat dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kuliah bulanan Maghrib saya, Tasawur Islam. Dan insya-Allah pada malam ini kita menyambung tausiah daripada Sayyidina Uthman ibn Affan yang telah pun dibicarakan dalam kuliah yang lepas. 6 perkara yang dikhawatiri, dibimbangi oleh orang-orang yang beriman. 3 dah kita bicarakan. Dan insya-Allah dalam kesempatan yang sangat terhad pada malam ini kita akan bicarakan 3 lagi pesanan daripada Amirul Mukminin Sayyidina Uthman ibn Affan. Apapun barangkali elok adanya, sekiranya sebelum kita masuk maudhu' kita ini, kita bicarakan sedikit tentang tokoh gerakan Islam antarabangsa, dalam kata lain barangkali sebagai balasungkawa kepada almarhum Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang meninggal dunia 2 hari lepas, 26 September 2022 dalam usianya 96 tahun. Qaradawi nama yang tersohor, yang bersifat sangat muasarah pemikirannya. Pemikiran yang contemporary, menangani isu-isu semasa dengan pendekatan yang ilmiah tetapi juga mengambil pendekatan haraki. Barangkali sebagai latar Qaradawi, beliau namanya Syekh Dr. Yusuf Abdullah Al-Qaradawi, dilahirkan di Mesir tapi akhirnya wafat dan dikebumikan di Qatar, Doha sana, di bandar Doha, Qatar. Bukan tempat kelahiran beliau. Lahir 1926. Pada tahun 1960 memperolehi ijazah Baccalaureus, sambung di Azhar, dan 73 beliau memperolehi ijazah Ad-Doktorah daripada Jamiatul Azhar. Dan tajuk khusus beliau yang sampai sekarang masih kita bicarakan, yang tajuknya sangat contemporary dan sangat hidup, iaitulah tentang Az-Zakat fil Ijtima'il Mu'asarah. Bagaimana institusi zakat ini memainkan peranan dalam masyarakat masa kini. 73 dan beliau banyak menyumbang, antaranya sebagai pengerusi satu research institute on Islam in Europe and England, kalau begitu tak silap saya lah, pengerusi pusat kajian Islam antarabangsa dan Eropah. Dan satu pengiktirafan besar kepada beliau, di mana beliau dilantik sebagai pengerusi Persatuan Ulama Islam Sedunia.
Ini satu recognition kepada keilmuan beliau. Dan kerana itu, pada tahun 2009, beliau dianugerahkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah oleh kerajaan Malaysia. Kenapa tokoh ini bila beliau pergi kita merasakan kehilangan? Sebab pemikirannya. Dengan izin saya pernah bertemu dengan beliau secara peribadi, in person, mengkagumi pemikiran beliau, dan ketika saya bertugas sebagai pensyarah kanan di IAB, apabila kita melatih pengetua dan guru besar seluruh negara dalam seminar-seminar peringkat kebangsaan, antara tokoh yang kita jemput, sekretariat seminar itu ialah Syekh Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Orangnya sangat sederhana. Ya sudah tahu orang Mesir, badannya besar. Yang menariknya sidang jamaah, dalam usia hidupnya 96 tahun. Usia yang agak lanjut secara perbandingannya. Walaupun kita juga ada tokoh politik tempatan, pimpinan kerajaan satu ketika dahulu juga usianya 96 tahun. Barangkali inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang umurnya panjang dan amalannya baik. Bukan amalan pribadi saja, tetapi meninggalkan legasi besar. Dalam banyak tulisannya, saya sekadar sempat menelaah biodata beliau. Dalam usia 96 tahun menulis dan menghasilkan karya sebanyak 100 buah buku yang bukan kaleng-kaleng kata orang. Buku ni ada buku santai-santai, tapi buku yang ilmiah yang menjadi rujukan. Yang kita gunakan teks dalam pengajaran di kebanyakan masjid, malah diiktiraf teks ini sebagai benar ialah Al-Halal wal-Haram fil Islam. Beberapa jilid dan saya gunakan mengajar di beberapa buah masjid. Al-Halal wal-Haram fil Islam. Malah bila beliau melihat kemeluk dalam masyarakat, pertentangan antara Syi'i dan Sunni, beliau mewakili pemikiran Sunni menentang gerakan Syiah yang coba mengelirukan pemikiran umat Islam. Kerana antaranya beliau dalam biodatanya dipengaruhi oleh pemikiran Asy-Syahid Imam Hasanul Banna rahimahullah, pengasas kepada gerakan Ikhwanul Muslimin ataupun Muslim Brethren di Mesir. Dan kita tahu bahawa Mesir ini di zaman Anwar Sadat, di zaman Husni Mubarak sangat alergik. Malah juga bila ikhwan ini memasuki arena politik di Mesir, dengan kekalutan yang berlaku sepanjang masa, dengan mihnah dan tribulasi yang diharungi oleh anggota dan penggerak ikhwan di Mesir, termasuklah Al-Banna dibunuh, Sayyid Qutb digantung 63 oleh Jamal Abdul Nasir. Dan baru-baru ini apabila Ikhwan menang pilihan raya di Mesir dan presiden yang dilantik secara absah ialah almarhum Dr. siapa? Muhammad Mursi. Yang akhirnya dijatuhkan, dikudetakan oleh tentera rejim Husni Mubarak yang tidak senang dengan satu revolusi pentadbiran yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Mursi, Dr. Muhammad Mursi. Akhirnya dijatuhkan, dibicarakan, dan memang sengaja nak dihumbankan Muhammad Mursi dalam penjara. Satu orang presiden yang hidupnya sangat santai, sangat mendekati rakyat. Begitu, bukan? Jadi ikhwan ini, Qardawi dipengaruhi oleh pemikiran Hasanul Banna,
termasuklah tokoh-tokoh gerakan Islam antarabangsa. Dan kalau tuan-tuan tengok, Qaradawi mempengaruhi pemikiran Syekh Rashid Ghannouchi. Siapa Rashid Ghannouchi? Pemimpin Partai Politik Islam di Tunisia yang sekarang masih hidup dalam usia 80-an, menjadi speaker Dewan Perwakilan Wakil Rakyat ataupun bahasa mudanya speaker Dewan Parlimen di Tunisia. Tetapi tidak senang. Wa imam Mesir, wa imam Tunisia, apatah lagi Libya, apatah lagi di Iraq, apatah lagi di Syria, yang kita tahu bahawa pemimpin-pemimpinnya mencengkam rakyat dengan pendekatan yang sangat diktator, kan? Akhirnya diberikan kemenangan. Sebab itu sidang jamaah yang dirahmati Allah, antara asbab kenapa Qaradawi lagi meninggalkan Mesir, sebab beliau dikehendaki oleh kerajaan Mesir ketika itu, dan akhirnya beliau dialu-alukan kedatangannya di Qatar, dan disitulah tempat beliau menghasilkan karangan dan karya-karya besar. Saya sebutkan ini tuan-tuan sebab kalau tengok ranah antarabangsa ni, gerakan Islam antarabangsa, dia ada dua kelompok. Pertentangan antara golongan tradisionalis dengan golongan modernis. Kalau di Indonesia itu, pertentangan yang maha hebat antara Nahdlatul Ulama yang mewakili golongan ortodoks dan konservatif, yang secara perbandingannya pemikiran yang agak jumud, yang berpegang kepada teks asal tanpa boleh digerakkan, diganggu gugat dengan merujuk kepada kitab-kitab turas. Tidak dinafikan. Tetapi juga ada golongan gerakan Muhammadiyah. Orang-orang muda, anak muda terpelajar yang mau melihat dinamika Islam. Islam yang tidak jumud. Islam yang ruang-ruang ijtihadnya sentiasa terbuka. Ini yang Rasulullah sebutkan. Man ijtahada in asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajran wahid. Sesiapa yang berijtihad, kalau dia benar dalam ijtihadnya, dia mendapat 2 pahala. Kalau dia salah dengan syarat dia ikhlas berijtihad, dia masih diberikan 1 ganjaran pahala. Barangkali apatah lagi di Indonesia itu, di samping golongan Muhammadiyah yang memang berpegang pada prinsip Islam, tetapi ada golongan yang sangat liberal. Ada golongan liberal pimpinan Pak Cur, nama benarnya Dr. Nur Khalis Majid, yang mendapat pendidikan di Amerika, balik mempengaruhi anak-anak muda dengan pemikiran liberal. Membawa pemikiran pluralisme Islam dan agama lain sama sahaja. Dan pluralisme ini juga, barangkali di Malaysia ini ada orang yang subscribe pemikiran pluralisme, yang menyatakan agama Islam sama dengan agama lain. Dan Nur Khalis ternyata bagaimana liberalnya sehingga dia mengahwinkan anak perempuannya dengan satu orang anak muda beragama Kristian. Pada dia tidak ada beza. Sedangkan kita jelaskan dari segi akidah tidak ada kompromi, lakum dinukum waliyadin. Barangkali juga dengan izinlah di Malaysia juga wujud kelompok suasana begini. Golongan ortodoks, golongan konservatif yang sangat berpegang kepada kitab-kitab turas yang tak kita nafikan. Yang buka pondok-pondok yang tumbuh melata sekarang. Memang dengan sahwatul Islam sekarang, apa yang disebutkan sebagai zaman Islamic Renaissance, kebangkitan Islam, yang Nabi pun sebut, ala inna ruhal Islam dairah duru ma'al Islam. Islam ini berputar, berputarlah kamu bersama Islam. Jadi ada satu kelompok, ada golongan yang konservatif, yang ortodoks, yang barangkali pemikirannya
ketat begitu. Tetapi ada golongan yang agak moderat. Tidak liberal tetapi moderate. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok sebagai contohlah, saya boleh nyatakan anak-anak muda yang balik belajar daripada Amerika, daripada England, mereka mendapat pendedahan MISC, bertemu dengan tokoh-tokoh pemikir Islam antarabangsa. Dan tuan-tuan kena ingat, di Amerika ada satu institut pemikiran yang namanya Al-Ma'hadul Fikril Alamil Islami, International Institute of Islamic Thought, triple IT. Siapa pelopornya? Bukan orang Amerika, tapi orang Palestin. Almarhum Profesor Dr. Ismail Raji Al-Faruqi, Dr. Tahir Jabir Al-Alwani, Dr. Zamal Barzanji, Dr. Yang saya ingat tu, di pasal-pasal Islam tentang gajah ni, Tontawi dan sebagainya. Dan mereka ada gerakan antarabangsa. Di luar negara ada Said Hawa. Pemikirannya juga tajam. Antara kitabnya yang kita gunakan sebagai teks dalam usrah yang mendidik kita dan mematangkan kita dengan menyebut Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqa, tentera-tentera Allah. Kalau kamu mahu berjuang di jalan Allah, Thaqafatan wa Akhlaqa. Dua prasyarat. Yang pertama, memiliki ilmu pengetahuan, tamaddun, dan juga watak yang baik, akhlak yang mulia, yang nantinya diteladani oleh umat dan bangsa-bangsa lain. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, saya sebutkan begini sebab pertentangan antara golongan ulama tradisional dengan ulama moden ini wujud. Kalau di Malaysia, saya sebutkan tadi, anak-anak muda yang balik, dan mereka bukan ustaz, mereka bukan tutup guru, tapi mereka penggerak Islam. Sebagai contoh, kali satu ketika dahulu adanya JIM, ada kata Jamaah Islah Malaysia, yang sekarang menukar nama mereka kepada Ikram, adanya ABIM, adanya macam-macam gerakan Islam yang lain yang barangkali dari segi pemikirannya agak terbuka dan terdedah kepada pemikiran-pemikiran luar, pemikiran muasarah, tetapi dengan tidak menafikan teks asal, termasuklah kitab-kitab yang kita katakan sebagai kitab-kitab at-turath, tetapi juga mereka terdedah. Dan sebenarnya sidang jamaah, kalau nak menjadi satu orang cendekiawan macam Qardawi ini, antara tulisannya yang sangat terkesan tuan-tuan dalam masyarakat kita ialah Fiqhul Awlawiyat, pun kita gunakan sebagai teks. Fiqh keutamaan. Dan dalam kehidupan kita ada keutamaan. Dalam beribadah ada keutamaan. Dalam menyelesaikan masalah masyarakat ada keutamaan. Apakah kita nak melihat perkara-perkara yang furu' dengan melupakan perkara-perkara asas yang sampai sekarang tidak selesai. Kalau kelompok Salafi menamakan mereka Salafi, tetapi sebenarnya pandangan Wahabi mengungkit perkara yang pada kita adalah perkara furu', perkara kecil yang tidak perlu dibahaskan panjang lebar. Nak buat pun buatlah, tak nak buat tak apa. Nak baca bismillah, bacalah. Tak nak baca bismillah, tak apa. Kan? Kecuali Fatihah. Sebab ada ulama mufassir yang menyebutkan Fatihah itu basmalah, salah satu ayat daripada Sab'ul Mathani. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang 7 itu apabila merumuskan ayat terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Soal Sayyidina tak habis-habis. Jadi benda ni Qardawi tengok benda ni benda yang kalau Qardawi dalam Fiqhul Awlawiyah adalah perkara furu'. Kita boleh berbeza, tapi juga mengambil kira
uruf dalam masyarakat. Apa dia uruf? Amalan, budaya, orang-orang Islam tempatan dan mesti diraikan. Itu yang jelas sebagai contoh tuan-tuan apa yang berlaku kepada Imam Syafi'i rahimahullah apabila beliau pergi ke Iraq dan rakyat di sana kenal Imam Syafi'i dan di Iraq ini adalah penganut kepada mazhab Hanafi kalau tak silap saya lah. Tapi mereka bukan Syafi'i. Dan apabila Imam Syafi'i diminta menjadi imam semayang subuh, bagaimana wasi'atul fikrah, keluasan pemikiran, orang-orang tempatan menyangkakan Imam Syafi'i sudah tentulah akan membaca kunut, sebab kunut ini menjadi satu yang dianggap sebagai sunat muakkad dalam mazhab Syafi'i. Jadi bila masuk rakaat kedua tu, orang menyangkakan dibaca kunut, tapi Imam Syafi'i terus rokok. Telefon saya dah masuk isyak, ingat tak masuk ikut. Jadi, habis semayang, makmum datang mendekati Imam Syafi'i. Ya Imam Syafi'i, alimna bi anna fi mazhabika qira'atil qunut kanat sunnatun muakkadah. Limadha ma qara'ta hazil qunut fi salatika ma'ana al-an. Ataupun ditanya mudah, kami tahu tuan membaca kunut ini satu sunat muakkad. Dan kenapa tak baca tadi? Dan nak beritahu bagaimana Imam Syafi'i meraihkan uruf tadi, dia kata saya tahu, tetapi bila saya datang ke sini dan saya tahu tuan-tuan semua bukan berpegang kepada mazhab saya, maka saya tidak membacanya kerana meraihkan uruf tuan-tuan sekalian. Jadi balik semula pada Qardawi tadi tuan-tuan. Sebab itu kalau tengok di arena antarabangsa ni, kita ada tokoh-tokoh yang muasarah, yang moderat. Kita kata moderate ini yang sederhana, tidak berjumut sangat, tetapi tidak liberal macam Nurkhalis Majid tadi. Malah setengah-setengah yang di Malaysia ini pun ada yang subscribe pemikiran liberal tadi. Allahu Akbar. Begitu besar jasa beliau. Benarlah yang Nabi sabdakan. Kalau tuan-tuan tengok apa kata Rasulullah. Mudah-mudahan kita ni kalau bukan sehebat Qardawi, saya mengagumi beliau. Namanya pun sama dengan nama saya. Dr. Yusuf Qardawi, Dr. Yusuf Al-Selasihi. Sebab orang-orang Arab ni dia suka nasabkan nama dia kepada tempat. Kan? Sebagai contoh, sahabat saya di Jordan, ketika kami melawat Jordan dengan anak-anak muda daripada ikhwan yang membantu kami dalam satu istimak di sana, yang saya tidak lupakan apabila kami diiringi oleh anak-anak muda Palestin ini yang tak boleh balik ke Palestin, bermustautin di Jordan, sebab kalau balik ke Palestin Israel akan sembelih mereka. Jadi Dr. Fathul Malkawi ini kami sempat ziarah ke satu bandar kesan pengenalan sejarah, iaitulah Petra World ataupun bandar Petra, yang digambarkan dalam Quran Ad dan Samud Irama Zatil Imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Sidang jamaah, Nabi kan berpesan, kalaupun kita tidak sehebat tokoh ini, tapi paling kurang kita memberikan sumbangan kepada masyarakat kita. Yang Nabi kata apa? Man sanna bisunnatin hasanah
falahu ajraha wa ajra man amila biha wa man sanna bisunnatin sayyi'ah falahu wizraha wa wizra man amila biha. Sesiapa yang meninggalkan satu sunnah, kalau bahasa mudah sekarang ni ada satu legasi, satu amalan yang orang pegang, sunnah. Sunnah yang baik, dia memikirkan, dia menganjurkan dan akhirnya menjadi pegangan kepada umat terkemudian. Maka dia mendapat pahala, dia wafat, dia mati. Orang mengamalkan amalan-amalan baik daripada gagasan yang dia lakukan itu, dia akan terus mendapat pahala yang besar. Jadi kalau kita tanya pada kita lah, apa legasi yang kita tinggalkan? Apakah hanya untuk anak, isteri dan cucu-cucu kita saja, ataupun paling kurang meninggalkan legasi ilmu? Dan yang sebaliknya yang Nabi kata mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Wa man istanna bisunnatin sayyi'ah falahu wizraha wa wizra man amila biha. Sesiapa yang meninggalkan satu amalan jahat, sunnatin sayyi'ah, tak kiralah luluskan lesen judi ke, benarkan kelab malam ke, dia ada kuasa, tapi membenarkan maksiat berlaku dalam masyarakat. Jangan ingat sebarangan bahawa mereka akan disoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waliyazubillah min dzalik. Bila dia menganjurkan satu amalan yang jahat dan rosak dalam masyarakat, dia mendapat dosa daripada amalan tersebut. Dan bila dia mati pun, orang melakukan dosa atas gagasan yang dia tinggalkan itu, dia juga akan terus mendapat dosa daripada perbuatan-perbuatan orang lain. Sebab itu sidang jamaah, sebagai pemimpin masyarakat, barangkali sebagai ketua yang berpengaruh dalam masyarakat, kita ada muhasabah dan pertanggungjawaban. Sidang jamaah, saya sebutkan ini supaya barangkali sebagai tasawwur Islam, gerakan Islam yang pelbagai. Yang kita ambil lah gerakan wasatiyah, gerakan pertengahan yang tidak terlalu rigid dan juga tidak terlalu longgar. Islam itu adalah Islam. Dalamnya ada murunatus syar'iyah. Sebagai contohlah, saya sempat berbuat fatwa ini sentiasa berubah. Tengok uruh yang berlaku. Sebagai contohlah, ini tak selesai sampai sekarang pun. Katalah, isteri kematian suami. Malah jenazah pun begitu juga, tuan-tuan. Kerana jenazah memang Nabi kata, 4 perkara yang mesti disegerakan. Kena segera. Apa dia? Hutang kena bayar. Jenazah kena uruskan dengan segera. Anak gadismu bila dipinang orang, kena lepaskan dengan segera dengan syarat. Bakal menantumu ada prasyarat, terutama dalam soal-soal agama. Dan segerakan waktu solat. Benar. Jenazah disegerakan. Tapi apakah segeranya bermaksud kalau arwah meninggal pukul 10 malam, mesti disempurnakan malam tu juga, dikebumikan walaupun pukul 3 pagi. Ramai berpegang, Nabi kata kena segerakan. Ijtihad setengah ni berpendapat, maksud segera yang Nabi sebut itu supaya jangan disimpan jenazahnya berhari-hari. Macam amalan orang-orang barat sekarang. Sebagai contoh yang jelas, tuan-tuan, apabila Presiden Filipina, Presiden Marcos mati dalam buangan di Amerika, mayatnya itu apa kita istilahnya, dicocok air keras ni, diawetkan, disimpan bertahun-tahun kerana mereka sangat berazam untuk bawa pulang balik jenazah Marcos ke Filipina. Dan akhirnya
Apabila suasana mengizinkan, akhirnya mayat Markos dibawa balik. Itu bertahun lamanya diawetkan. Itu maksud Rasulullah. Tidak begitu kan? Apa salahnya kalau meninggal petang ataupun dah pukul 8 malam, kita kemumikan besok lah sebagai contoh. Barangkali kalau suami mati, isteri minta izin. Bang, malam ni lah saya nak tidur terakhir dengan abang. Macam, ada berani ke? Ya, isteri. Ataupun isteri kita mati. Mati petang ni, tak apalah kita kemudian besok sebab malam ni saya nak tidur kali terakhir dengan isteri saya. Macam, berani ke? Apa pasal bila isteri mati tinggal tengah rumah seorang, kita pun lagi tidur dalam bilik. Kita tahu, saya seluruh-seluruh juga, saya kata kita tahu. Saya pun tak berapa nak berani kot. Kita tahu isteri kita, 40 tahun kita bersama dengan isteri kita. Apa salahnya malam ni saya nak menemani, nak tidur bersama walaupun tak sebelah menyebelah lah, tapi mana tidur di samping jenazah, uruskan besok, ditakhirkan sedikit. Itu tidak salah, ini pandangan. Macam juga ada setengah ulama, ini juga fatwa yang agak jumut. Balu apabila suami mati, diharamkan keluar rumah dalam masa iddah 4 bulan 10 hari. Dia tujuan diharamkan keluar daripada rumah 4 bulan 10 hari ini, tuan-tuan, dikhawatiri tak mahu berlakunya tabarruj. Sang balu tadi melawa-lawa dan mula memikat orang lain dalam keadaan masih beriddah. Itu tujuannya. Siapa yang agak jumuk kata tak boleh isteri hantar jenazah suaminya ke kuburan. Haram. Malah yang lebih teruk lagi, ada satu orang, ustaz baru ni ustaz Syarah ni. Orang tanya ustaz apa hukum? Ayah saya mati, mak saya ni tinggal seorang di rumah. Anak-anak ni kerja jauh-jauh. Nak ajak mak saya ni duduk dengan saya. Tinggal dengan saya nak menghilangkan kesedihan, kehilangan ayah. Ustaz ni jawab, haram. Pasal apa? Dia dalam iddah tak boleh keluar rumah. Tuan-tuan nampak tu? Masya Allah. Jumud saya rasa. Sebab tujuannya supaya tidak bertabarruj dalam masa iddah tadi. Habis iddah tu, barangkali bolehlah ada ruang-ruang barangkali orang. Yalah kalau ada jodoh, kahwin lain lah. Begitu kan. Jadi sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita nak syak ke? Nak syak lah. Tak sempat nak masuk tausiah Sayyidina Osman. Tapi tak apalah, kita buka tasawur sedikitlah tentang gerakan Islam, tentang balas sungkawa kepada almarhum Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Qardawi. Cumanya Qardawi bukan hanya Qardawi, tetapi Syekh Qardawi mewakili pemikiran Islam yang muasarah, yang menggambarkan Islam ini adalah agama yang praktikal, yang tidak jumud dan tidak ketinggalan zaman. Dan kita sangat-sangat memerlukan ulama yang bersifat muasarah, yang sentiasa menggali pemikiran-pemikiran baru. Bukan hanya bersikap deskriptif, mengulang-ulang benda yang telah pun dibicarakan pada masa yang lepas, benar menguasai ilmu-ilmu asas, tetapi kita sentiasa terdedah dengan pemikiran-pemikiran baru. Sebagai contoh, kenapa sampai sekarang pemikiran Malik bin Nabi, satu orang ulama juga daripada rantau negara Arab sana, Tunisia ke bukan Libya, Malik bin Nabi, apabila beliau menulis bukunya tentang fenomena Quran, mentafsirkan Al-Quran bukan secara harfi sahaja. Tengok ayat qat'i, ayat harfi semata-mata, tetapi menggali pemikiran dan mendatangkan satu gagasan yang besar di kalangan umat Islam dengan dua perkara. Malik bin Nabi, tak silap saya Tunisia, maaf Morocco. Saya kena rujuk balik kitab tu. Tapi dia menggagaskan dua pemikiran besar. Yang pertama, aslaniyatul aqlaniyah,
wa iradatus thaqafah. Yang pertama, umat Islam nak mimpin dunia Islam kena ada political and cultural will. Kena ada kekuatan politik, kekuatan budaya. Macam yang Erdogan buat sekarang, bila ada kuasa, nak tukar Hagia Sophia, sekejap, nak tukar Hagia Sophia jadi masjid, tak kiralah apa pun orang kata, termasuklah cengkaman daripada Amerika pun tak kira, tetapi dengan political will, dia buat. Begitu bukan? Tapi yang kedua, Malik bin Nabi menyebut ada intellectual originality, aslaniyatul aqlaniyah. Kena ada pemikiran-pemikiran yang sentiasa bergerak dan berkembang. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah, saya sekadar melontarkan pemikiran supaya kita tengok dalam masyarakat kita, Islam hidup, Islam sesuai dengan suasana dan zaman sepanjang masa. InsyaAllah sidang jamaah yang dirahmati Allah, macam kita war-warkan dalam grup surau kita, InsyaAllah lepas mayang isyak nanti, sama-sama kita buat. Dan ini sebenarnya dianjurkan oleh JAKIM, malah Jawi, Jais pun saya fikir, dan dianjurkan semua surau menghormati tokoh besar ini. Kita akan buat semayang sunat jenazah ghaib. Saya nampak tadi Dr. Tajul bagi panduan pada kita dalam grup surau itu, sama je 4 takbir, cuma bezanya pada niat usalli ala hadhil majyitil ghaib arba'at takbiratin ma'mum alaihi ta'ala. Saja aku semayang ke atas jenazah ghaib ini. Kalau semayang depan tu hazal mayyit, ala hazal mayyitil ghaib arba'at, aku semayang atas jenazah yang ghaib ini. Kita niatkan pada almarhum, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 4 takbir mengikut Allah Taala. Sekadar ulanganlah. Lepas takbir pertama Fatihah, lepas takbir kedua selawat ke atas Nabi, lepas takbir ketiga doa ke atas jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu, dan lepas takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu waghfir lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan sedikit yang kita buat ini akan dicatatkan dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pun ampun dan maaf terlajak sikit malam ni. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.